Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan juga sudah bersedia untuk mengikuti sambungan perbincangan kitab kita iaitu kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Okey, baik. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Boleh saya lihat insan-insan yang turut sentiasa setia bersama dengan kita. Kita ada Kak Zah. Kak Zah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Zah. Okay. Kita ada siapa lagi? Kita ada Kak Som. Kak Som, Assalamualaikum Ustazah. Ustaz Muslim. Oish. Kak Som pernah nampak tak Ustaz Muslim? Nak saya tunjukkan macam mana wajah dia. Gurau je ya Kak Som. Ustaz Muslim dan teman-teman semua. Semoga sihat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Som kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Kak Farida. Assalamualaikum Ustazah, admin dan semua jemaah-jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa lagi dengan kita? Kita ada mana satu nak baca? Satu. Kak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah dan jemaah semua. Sabahul khair, sabahun nur Kak Aisyah. Kita ada siapa lagi ya di sini? Kita ada Liza. Assalamualaikum Ustazah dan kawan-kawan dan admin. Kita ada Kak Fauziah tadi Fauziah. Assalamualaikum dan selamat pagi Ustazah Dr. Sakinah Sabtu, admin Masjid Al-Muttaqin serta sahabat-sahabat para jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Kak Johara, Kak Maimun, Siti Sabaria, ramailah ya dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang turut serta bersama dengan saya. Walaupun tengok tak ramai, ada 20 orang dengan kita. Tunggu lama juga tadi bila nak naik-naik ni viewers ni. Tak naik-naik, tak tahulah ya pagi-pagi ni. Sekarang ni ujian lah ya, ujian kuliah online lah. Orang dah tak apa sangat dah semangat nak ikuti kuliah. Mungkin dah penat dah ikuti kuliah online ataupun banyak sangat kuliah online ni sampai tak terikut dah. Apa itu? Okey, tak apa. Kita berada di muka surat yang keberapa pada pagi ni Muslimah? Boleh letakkan di ruang komen. Ya. Kita akan berada pada perbincangan hadis yang keberapa dan juga muka surat yang keberapa. Okey, Kak Zah letakkan di situ hadis yang ke-48, muka surat 421 Ustazah. Okey, ada lagi jawapan? Kak Som bagi sama sebagaimana Kak Zah tadi, hadis 48 muka surat 421. Kak Aisyah sama juga dengan topik nifaq, diberikan dengan topiknya sekali. Kita ada Kak Farida sama juga muka surat 421 hadis 48. Okay. Liza pun berikan jawapan yang sama ya di situ. Page 421 hadis 48. Liza cakap English. Page. Yes, which page? Okey, baik. Terus kita sama juga Kak Fauzia di situ. Okey, baik. Terus ya kita baca hadisnya pada pagi ini. Kita ada hadis di muka surat 421, di muka surat di hadis yang hadis ke-48 muka surat 421. Kita ada sebuah hadis yang tak berapa nak panjang sangat tapi okeylah ya, tiga baris saja di situ. Kejap ya, saya belum bersedia sebenarnya. Sebentar Okey, kita berada di bahagian yang pertama ya Muslimah, iaitu hadis 48 pada tajuk nifaq. Okey, di muka surat 421. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya. Hadis tadi saya kata hadisnya agak panjang, taklah berapa panjang sangat, 3 baris saja. Tapi mudah-mudahan ya boleh diikuti semuanya. Okey. Hadis ini adalah sebuah hadis dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda,
Yang mana Nabi SAW menyatakan begini, arba'un man kunna fihi kana munafiqan. 4 perkara siapa yang ada padanya keempat perkara tersebut, maka dia dilihat ataupun dia tu boleh kita kategorikan sebagai seorang munafik yang sebenar. Okay, ada 4. Kemudian Nabi kata wa in kanat khaslatun minhunna fihi kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Yang mana Nabi kata jika ada padanya satu di antara sifat tersebut, bererti ada padanya satu sifat kemunafikan sehinggalah dia meninggalkannya. Tadi Nabi kata ada 4. Okey. Kalau seseorang itu dia memiliki keempat sifat ini, kita kata dia tu dikategorikan sebagai seorang yang munafik. Walaupun dia memiliki salah satu. Kalau dia memiliki salah satu, kita tak kata dia terlepas daripada sifat orang munafik. Kalau dia memiliki salah satu daripada keempat sifat itu, Nabi kata apa? Orang ini juga kita sebut sebagai ada padanya sifat kemunafikan sampailah dia meninggalkan sifat tersebut. Apakah sifat-sifatnya? Di sini Nabi SAW menyebutkan kepada kita dengan 4 perkara. Iaitu pertama Nabi kata, man idza haddatha kadzaba. Okey, pertama sekali. Siapa yang bila dia berbicara, dia berdusta. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Orang yang mana apabila dia berjanji tetapi dia tidak tepati janjinya. Kita ada juga sifat yang ketiga di sini, wa idza khasama fajara. Wa idza khasama fajara. Itu apabila dia berselisih, dia melampaui batas. Nanti kita akan jelaskan apa maksud berselisih dan melampaui batas. Dan yang terakhir di sini Nabi SAW sebutkan, Nabi kata apa? Wa idza ahada ghadara. Dan apabila dia mengadakan perjanjian, dia mengingkari perjanjian tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, tetapi lafaz yang terdapat di slide saya ini dan juga dalam kitab ialah lafaz daripada Imam At-Tirmizi dalam kitab Imam At-Tirmizi yang mana status hadis ini adalah sahih. Jadi kita ada berapa tadi sifatnya? Ada 4. Betul tak? Okay, kita ada 4 sifat tadi. Okey, sifat tadi Kak Som kata ada 4, betul? Kita ada 4 tadi sifatnya yang mana bila keempat sifat ini ada pada diri seseorang, kita kategorikan dia sebagai seorang munafik. Tapi kita pun tak kata kalau dia cuma ada satu je, Ustazah macam mana? Mungkin dia berjanji tapi dia tidak tepati. Adakah dia masih lagi boleh kita kategorikan sebagai seorang munafik? Yes, masih lagi boleh. Okey, masih lagi boleh. Ada 4 sifat. Liza pun sebutkan di situ ada 4 sifat. Baik, kita terlebih dahulu kita masuk kepada syarah hadis kita di sini dan kita akan jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan kemunafikan, iaitu definisi munafik. Okey, biasanya kita tahu munafik ni macam mana? Boleh letakkan di ruangan komen. Saya nak lihat jawapan daripada jemaah muslimah yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Biasanya kalau kita faham orang munafik ni, macam mana orang munafik ni? Ada jawapan? Tak ada jawapan? Orang munafik ni macam mana? Lambat jawapan keluar. Okey, baik. Kak Som kata apa? Orang yang zahir dan batinnya tak sama, selalu opposite. Okey, Masya Allah, tabarakallah.
Kemudian Kak Farida kata apa? Orang-orang yang fasik. Boleh. Ada lagi jawapan yang lain daripada muslimah kita? Bersikap pura-pura. Kak Norza kata bersikap pura-pura. Liza nak beri jawapan Liza? Ke Kak Aisyah? Cik Salimah kita, Cik Salimah masuk lambat sikit tadi. Ke Kak Fauzia ataupun Kak Siti Sophia. Berpura-pura selalu jawapannya sama ya sebagaimana Kak Zah tadi. Ada yang lain ke tidak? Selain daripada jawapan diberikan oleh Kak Som, orang yang zahir dan batin dia tak sama. Kalau hipokrit, bolehlah juga sama tadi kan. Dia tak samalah. Maksudnya, maksud saya dia depan belakang lain. Okay? Depan belakang lain, hipokrit. Boleh juga dimaksudkan. Orang-orang yang keluar dari syariat, tidak menepati janji. Orang yang talam dua muka, cantik jawapan dia. Orang yang talam dua muka, saya terasa makan kuih talam pula pagi-pagi ni. Okay. Orang yang talam dua muka. Boleh juga. Okay. Berbohong selalu. Okay. Sebagaimana Kak Johara sebutkan di situ. Okay, baik muslimah, kita lihat ya kepada penjelasan yang diberikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali kepada kita di dalam kitab kita ini. Di bawah situ kan, di muka surat 421, kita ada definisi. Okay, definisi yang mana menjelaskan daripada sudut bahasa dan juga syariat. Okay, daripada sudut bahasa dan juga syariat. Yang mana kita lihat ya terlebih dahulu daripada sudut bahasa bagaimana penjelasan yang diberikan. Daripada sudut bahasa kita lihat begini. Kita faham ia termasuk dalam jenis tipu daya. Tadi kan kita kata ada yang kata bohong selalu, ada yang kata tidak menepati janji kan tadi pada jawapan yang diberikan. So kita lihat dalam jawapan ini ataupun dalam perbincangan ini, kalau kita rujuk daripada sudut bahasa, ya, kita fahami ia sebagai orang yang mana dia memiliki tipu daya, dia ada makar. Makar dan tipu daya ni bagi saya macam lebih kurang sama lah ya. Dan dia menampakkan kebaikan, tetapi sebenarnya dia tak baik. Macam tadi kan ada yang kata hipokrit, talam dua muka, gunting dalam lipatan. Okay, ni semualah perkataan-perkataan ini ataupun simpulan bahasa peribahasa yang ada di situ. Berbohong selalu. Dia menampakkan kebaikan dia di hadapan ramai orang. Tetapi sayangnya pada batin dia tidak sebagaimana yang dia zahirkan. Sebab itu bila kita lihat di yang terakhir sekali dia kata menyembunyikan apa yang bertentangan dengannya dalam batin. Maksudnya batin dia lain, dalam hati dia lain, tetapi dia zahirkan perkara yang berbeza daripada apa yang ada di batinnya. So ini kita panggil daripada sudut bahasa. Baik, kita lihat daripada sudut syariat. Bila perbincangan pada perkataan munafik ini dilihat dari sudut syariat, ianya kita bahagikan kepada dua bahagian. Okay, ada pertama dan ada kedua di sini. Sila rujuk ya muslimah pada muka surat 422 kita. Okay. Line start. Sekejap ya. Betul ke line start? Admin? Saya minta feedback daripada yang lain. Dah okey. Okey, terima kasih Naziha. Dah okey. Okey aja. Okey, dah okey. Baik, terus ya kita lihat di sini. Jadi perbincangan tentang perkataan munafik ini daripada sudut syariat kita bahagikan ia pada dua. Baik, terima kasih ya kepada semua. Yishun okey je. Yishun okey je. Okey, semua okey ya. Haji Aisyah pun ada dengan kita, Mak Isa. Terima kasih Mak Isa sama-sama dengan kita pada pagi ini. Okey, semua okey? Kalau tanya semua okey, semua kata okey je. Baik, terus kita lihat di sini. Daripada sudut syariat ya, muka surat 422 ya, sila rujuk. Ada dua penjelasan yang diberikan kepada kita. Okey, pertama kemunafikan besar ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nifaqul akbar. An-nifaqul akbar. Kita pergi kepada
Maksud yang pertama terlebih dahulu iaitu kemunafikan besar ataupun munafik yang besar. Besar punya munafik. Atau orang katakan orang ni besar punya munafik. Okey, kalau kita kata besar punya munafik tu kan, apa maksudnya? Kita lihat di sini, jelaskan kepada kita kemunafikan yang besar itu ialah menampakkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya dan hari akhirat iaitu hari kiamat, dan menyembunyikan dalam batinnya apa yang menyelisihi semua itu atau sebahagiannya. Inilah kemunafikan yang ada di zaman Nabi SAW. Dan maknanya Al-Quran, dan makanya Al-Quran turut mencela para pelakunya serta memvonis ataupun menghukum mereka kafir. Dan Al-Quran juga mengkabarkan bahawa para pemiliknya akan berada di kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini kita panggil sebagai munafik akbar. Munafik yang paling besar. Daripada sudut, maknanya di sini paling mudah Ustazah kata, ia berkaitan dengan akidah. Dia sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tetapi dia zahirkan diri dia beriman kepada Allah. Ini sebagaimana yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada beramai orang yang begitu ataupun ada golongan yang begitu yang mana mereka beriman kepada Allah, mereka tunjukkan mereka ni beriman kepada Rasulullah, namun sayangnya dalam hati mereka adalah sebaliknya. Ini boleh juga tadilah kita kata dia seperti gunting dalam lipatan, talam dua muka. Apa lagi dulang dua muka. Tak ada. Dulang dua muka tak ada pandai-pandai Ustazah Kinayah marah cikgu bahasa Melayu. So kita kata ginilah, pada zaman Nabi SAW ada ramai orang yang pada masa itu mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan apa yang Nabi SAW bawa. Mereka ni tak suka dengan orang Islam, tetapi mereka masuk agama Islam, mereka beriman, menunjukkan bahawa mereka ini seolah-olah beriman kepada Allah, mereka mengucapkan 2 kalimah syahadah, lalu mereka ni bersama-sama dengan orang Islam, tapi sebenarnya nak merosakkan komuniti Muslim itu. Okey, so ini dipanggil sebagai munafik akbar, munafik yang besar. Tapi dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman kepada Allah. Contoh ketua munafik pada masa itu Abdullah ibn Salul. Abdullah ibn Salul. Apa yang Abdullah ibn Salul buat? Ni soalan ni soalan. Saya tanya kepada muslimah semuanya. Apa yang Abdullah ibn Salul ada lakukan ketika pada zaman Nabi? Dia ni adalah ketua golongan munafik pada zaman Nabi SAW dan dia ada ramai followers. Maknanya kita ni macam ni senang saya kata. Seseorang dia itu boleh menjadi kehadapan kerana apa? Dia ada ramai pengikut. Tak kira sama ada dia itu berada pada pihak yang betul ataupun pada pihak yang salah. Orang kalau dia buat salah tapi kalau dia ada ramai yang support, ramai yang sokong, ramai yang follow dia, dia akan terus kuat dan berada di hadapan. Begitu juga dengan Abdullah ibn Salul pada masa itu. Jadi Abdullah ibn Salul kita tak kata dia orang yang baik. Dia adalah orang yang licik. Ini perkataan semalam dalam kuliah kita. Orang yang licik. Maknanya dia jahat lah. Dia jahat. Ada banyak perkara yang dilakukan yang memusnahkan kita kata yang merosakkan keharmonian masyarakat Islam pada masa itu dan hampir membuatkan masyarakat Islam saling berbunuhan antara satu dan yang lain. Ada tak contoh yang nak diberikan di kalangan muslimah kita tentang yang dilakukan oleh ketua munafik yang paling besar ni? Tak ada yang nak berikan jawapan. Saya dah bagi banyak key tadi. Saya dah bagi banyak dia punya belum ada lagi jawapan daripada muslimah kita. Ke tak tahu? Kalau tak tahu beritahu saya. Kalau tak tahu, beritahu. Tak tahu Ustazah? Cakap, kita tak tahu. Okey. Apa tu? Jawapan diberikan?
Dia mengaku taat kepada Nabi tetapi di belakang Nabi dia ingkar. Dia mengaku taat kepada Nabi tapi di belakang Nabi dia ingkar. Contohnya apa Kak Zah? Depan Nabi dia ikut berperang. Okey. Kak Siti kita tak tahu. Okay. Tak apa. Ada yang dapat berikan jawapan di situ, nanti kita lihat satu persatu ya. Kak Siti di sini, nanti saya akan tengok. Depan Nabi dia ikut berperang. Kemudian belakang Nabi dia ikut mana? Kak Som? Nazihah kata tak tahu Ustazah. Okey. Semasa berperang dia lari Ustazah. Okay, dia saling menguatkan jawapan Kak Som dengan jawapan Kak Zah ni. Dia sebenarnya awalnya nak ikut perang. Kan? Ni contoh. Ada sebenarnya actually ada banyak lah ya yang mereka lakukan. Tetapi antara perkara yang paling obvious lah yang orang munafik ni lakukan, mereka ni selalunya akan ikut dalam peperangan, akan berikan semangat lah kan. Awal-awal je tunjuk semangat. Okey, kita ikut perang bersama dengan Nabi SAW. Kita turut berperang dengan orang-orang musyrikin. Tapi kemudiannya nanti bila dah nak mula berperang, mereka akan tarik diri. Ni kebiasaannya golongan munafik ni. Mereka akan buat begitu. Mereka akan tarik diri dan akhirnya dia akan merosakkan lah kan strategi peperangan. Kita dah kurang orang. Kan masyarakat Islam pada masa itu tak ramai. Tetapi kerana mereka ini memiliki sifat yang beginilah di kalangan munafik itu, dia menjejaskan strategi peperangan, menjejaskan jumlah tentera yang ada dalam peperangan. So di sini kita panggil ia banyak menyusahkan. Contoh Kak Farida bagi di situ juga ialah memfitnah isteri Rasulullah Aisyah, betul. Ini antara perkara yang mereka lakukan. Jadi Abdullah ibn Salul pernah memfitnah. Ini kita panggil sebagai hadithul ifk. Kalau dalam bahasa Arab, kebiasaannya kisah ini kita kenal sebagai hadithul ifk. Okay, kisah dusta yang mana dia tuduh Aisyah ni ada skandal dengan seorang sahabat Nabi. Yang akhirnya banyaklah masalah berlaku. Rumah tangga Nabi SAW hampir runtuh kerana fitnah-fitnah yang begini. Adu domba, beri alasan jika ditanya tidak ikut sama berperang. Yes, kemudian mereka ni kebiasaannya mereka akan ada pakatan dengan musyrikin Makkah, dengan golongan Yahudi pada masa itu untuk memusnahkan kerajaan Islam Madinah. Banyak perkara yang dilakukan oleh orang munafik ini. Namun mungkin persoalannya sekarang, kenapa pada masa itu Nabi SAW tidak memerangi mereka? Kan ada persoalan juga di kalangan para sahabat. Kenapa mereka ni dah munafik akbar, mereka munafik besar daripada sudut keimanan dan mereka banyak menyusahkan. Masalahnya, kenapa Nabi SAW tidak perangi mereka? Kenapa Nabi SAW biarkan mereka berada dalam masyarakat Islam ataupun berada dalam negara pada masa itu? Kerana apa? Mereka kita lihat pada zahirnya sebagai seorang yang Muslim, seorang Islam. Kalau Nabi SAW memerangi mereka, orang yang musyrik ini, mereka yang memusuhi agama Islam akan kata apa? Lihat, Muhammad dia bunuh orang Islam sendiri. Dia akan ada pertikaian yang begitu. Sebab tu Nabi SAW biarkan saja mereka ini. Yang penting Nabi SAW tahu golongan-golongan munafik ni siapa. Kemudian Nabi SAW akan mengambil kehati-hatian ketika bermuamalah ataupun bersosial dengan mereka. Dan di kalangan masyarakat Islam juga tahu siapa di kalangan orang-orang munafik ini kerana banyak kali berlaku di kalangan mereka tentang orang-orang yang mana menarik diri daripada peperangan. Kemudian ada juga hal-hal mereka bersepakat untuk membunuh Nabi SAW. Ada banyak perkara yang berlaku. Okey, baik, tak apa. Kita tinggalkan perbincangan itu. Yang penting tadi dah faham munafik besar ataupun munafik akbar itu bagaimana. Kemudian seterusnya kita lihat kepada yang kedua. Kita ada kemunafikan yang kecil. Kemunafikan yang kecil dalam kitab kita salah eja sila betulkan. Kemunafikan yang kecil ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai an-nifaqul asghar, iaitu kemunafikan amaliyah. Kemunafikan amaliyah iaitu menampakkan secara terang-terangan amal soleh dan menyembunyikan dalam batinnya apa yang menyelisihi hal itu.
Depan, ini yang kita kata tadi, depan nampak baik, belakang tidak. Dia kita panggil sebagai amal. Dia bukan berkaitan dengan akidah. Kalau yang munafik akbar tadi ya, ni beza ya. Munafik akbar tadi ia berkaitan dengan akidah, keimanan. Tapi kalau munafik kecil, ia berkaitan dengan amal perbuatan. Dia beriman kepada Allah. Kita tak kata orang ni dia terkeluar daripada akidah. Okey, kita tak kata oh awak ni kalau awak berdusta, bila awak janji tapi bila awak bercakap awak berdusta, kan tadi kan Nabi kata ada bagikan ciri-cirinya kan. Bila awak bercakap tapi awak berdusta, awak ni memang munafik lah. Tak beriman kepada Allah. Kita tak kata begitu. Okay, so ini bertepatan dengan konteks hadis yang Nabi SAW sebutkan, iaitu daripada sudut amaliyahnya. Tapi keimanan tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, namun cara dia, sifat-sifat dia ada sifat orang munafik. Jadi kita janganlah, sebab tu penting untuk membezakan antara munafik yang besar dan munafik yang kecil. Supaya kita ni tidak salah-salah mengkategorikan seseorang. Sebab tu di sini kata, dan pokok kemunafikan yang kedua inilah, ataupun perbincangan yang kedua inilah, kembali kepada apa yang disebutkan di dalam hadis kita pada pagi ini. Mana bertepatan dengan konteks hadis yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis kita. Baik, jadi bila kita cerita tentang munafik yang kecil ini, kita bincang tentang karakter orang munafik. So, dibahagikan kepada 4. Okey, ada 4. Pertama, Nabi kata, tadi kan, idza haddatha kadzaba. Orang yang mana dia berbicara tetapi dia berdusta. So, kalau kita lihat yang pertama di sini, 422 berbicara tentang sesuatu pembicaraan kepada orang yang percaya kepadanya, padahal dia bohong kepadanya. Kita cakap-cakap, sekarang ni, kita lihatlah keadaan yang begini. Ada orang dia percaya apa yang dibicarakan oleh seseorang. Dia percaya bulat-bulat. Tetapi orang yang berbicara ini sebenarnya dia tipu. Dia tipu orang tersebut. So dalam hal yang begini, kejap ya, saya tersalah tekan sekejap. Okey, so dalam hal yang begini, betul, slide-nya betul. Cuma tadi saya ada tekan something dekat laptop saya, tu yang ada keluar Windows lain. Okey, baik. So bicara tapi dusta, ini pertama karakter orang munafik yang pertama. Kita bincang tentang munafik amal perbuatan, amal perbuatan dia. Yang panggil sebagai munafik kecil ni. Munafik yang kecil ni. Jadi dia kalau cakap, dia mesti ada je benda yang dia nak kelentong. Bicara tapi dusta. Padahal orang ni yang dia dengar ni boleh percaya bulat-bulat apa yang disebutkan. Oh ya, kadang-kadang, oh ya betul awak cakap gitu ya. Tak sangka Tapi sebenarnya dia cakap perkara yang dusta. Dia tipu orang ini. Okey, nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut pada satu lagi poin berkenaan dengan bicara tapi dusta ini. Kemudian kita ada karakter yang kedua. Okey, karakter munafik yang kedua di sini iaitu apabila dia berjanji tetapi dia menyelisihi. Maksudnya dia tidak tepati apa yang dia janjikan itu tadi. Dalam bahasa Arab Nabi kata idza wa'ada akhlafa. Bila dia janji, dia menyelisihi ataupun dia tidak menepati apa yang dia janjikan. Dan Imam Ibn Rajab Al-Hanbali membahagikan perbincangan tentang karakter yang kedua ini dengan kepada dua bahagian. Okey, pertama, janji dengan niat tidak akan tepati. So kalau kita lihat dalam perbincangan di sini, dia kata begini. Pertama, orang ini dia berjanji dengan niat tidak akan memenuhi janjinya itu. Dan inilah bentuk menyelisihi janji yang paling buruk. Dia janji tau, tapi memang dalam hati dia memang dia dah
Memang dia dah niat dah. Aku takkan tepati janji aku ini. Sengaja dia janji. So dalam hati dia memang dia dah tahu dah. Dia takkan tepati. Cuma dia ucapkan di bibir dia sahaja. Yelah, aku janjilah insya-Allah aku akan buat. Tapi saya dia tahu memang tak nak buat pun, cuma cakap je gitu. Ini kita panggil satu perkara yang paling buruk dalam keadaan karakter kedua ini. Kalau dia berkata aku akan lakukan insya-Allah, siap dia letakkan dekat belakang tu perkataan. Yelah, nanti aku buat insya-Allah. Tapi saya nanti jangan harap aku nak buat. Gitu kan. Ada orang gitu kan kadang. Apa tu, kata, yelah insya-Allah aku buat. Kau jangan risaulah, insya-Allah aku buat. Dalam hati, jangan harap aku nak buat. Boleh belah lah orang tu. Mungkinlah dia dalam situasi yang sedemikian. So kita lihat di sini dia kata padahal dia berniat untuk tidak melakukannya. Jadi orang ini dia niat. Dalam hati dia memang kata jangan haraplah aku nak buat. Saja je aku janji dekat situ kan. Maka itu adalah satu dusta dan menyelisihi janji. Jadi perbuatan yang begini, kita panggil ia sebagai satu perbuatan yang dusta. So bicara tapi dusta ni kenapa Nabi letakkan di tempat yang pertama kerana ia berkaitan dengan karakter-karakter yang berikutnya. Contoh janji tapi tidak tepati, ia juga boleh kita kategorikan ia sebagai satu bentuk pendustaan. Orang yang dia janji tapi memang niat dalam hati dia takkan buat, dia memang bohong kan? Betul tak? Tapi dia tahu memang aku takkan buat benda tu. So ini adalah dusta. Sebab tu tadi tentang bicara tapi dusta ni tidak banyak diterangkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitab kita ini, yang mana perbincangannya dibawa kepada karakter-karakter yang berikutnya. Jadi orang ini dalam hati dia memang dia takkan ada satu sikap untuk ataupun satu niat untuk dia tunaikan janji dia, yang penting dekat lidah dia sahaja. Baik, kita ada yang kedua di sini yang mana dia janji dengan niat untuk tepati. Ada juga orang, memanglah pada masa itu dia nak tepati. Tetapi kemudian dia berubah fikiran. Sehingga akhirnya dia menyelisihi janjinya tanpa sebarang sebab yang munasabah. Ataupun dalam kitab kita kata apa? Tanpa adanya uzur untuk menyelisihi janjinya tersebut. Dia boleh sahaja tunaikan janji itu, kan? Tapi kemudian dia berubah fikiran, dia tidak mahu menepati janjinya. Tak ada sebab yang munasabah. Sebab munasabah ni beginilah muslimah saya kata, mungkin kita dah janji dengan kawan kita. Okay, ni memang kita dah janji dengan kawan kita ni. Kemudian kita kata okey, jumpa bukan ni lah. Pasal duit lah contohnya, senang. Pasal duit bagus. Maknanya senang nak faham Kita janji dengan kawan kita. Kita mungkin pinjam duit kawan kita. Okay, kita letak $1,000. Kita pinjam duit. Banyak 1,000 ni. Angka yang banyak. Sebab kosongnya 4. 100 okey lagi kita kata. Okay, $1,000. Kita kata dengan kawan kita, next week aku bayar. On Monday. Dia kata on Monday. Hari Isnin aku bayar kau. Tapi kawan kita ni yang dia dah niat, kita ni dah niat tadi nak bayar tu kan. 1,000, $1,000 hari Isnin minggu depan. Tiba-tiba dia berubah fikiran. Dia kata, tak nak lah, aku tak nak bayar. Aku tak nak bayar hari ni. Okay. Kenapa dia tak nak bayar hari ni? Sebab duit tu aku nak guna untuk beli gelang. Contoh kan. Aku nak gunalah untuk beli gelang. Itu bukan sebab yang munasabah. Itu bukan sebab yang munasabah untuk tidak menunaikan janji tersebut. Boleh beza Yang kita kata sebab yang munasabah ataupun ada uzur yang dibenarkan ialah mungkin dia nak guna duit itu, anak dia sakit. Anak dia sakit, so dia terpaksa guna duit tersebut. Yang menyebabkan dia tak boleh untuk bayar. Itu boleh diterima. Kita kata ia adalah sebab yang munasabah. Maknanya ada emergency. Ada perkara-perkara yang tak dapat dia elakkan. Okay, tak dapat dia elakkan. Tapi kalaulah dia kata, sebab dia nak beli emas, itu bukan satu contoh ataupun satu alasan yang munasabah untuk dia tidak bayar. Okay, bukan satu alasan untuk dia tidak bayar. Jadi ini kita panggil, dia memang niat tadi kan? Okay, ini beza orang yang pertama dan yang kedua tadi. Yang pertama dia janji dengan niat tidak akan tepati. Dia cuma cakap je,
okey lah nanti Monday aku bayar kau $1,000. Tapi dalam hati dia memang jangan harap lah. On Monday aku nak bayar kau $1,000. Mana aku nak pergi cakap duit tu? Maknanya dalam hati dia tahu dah dia tak boleh bayar. Cuma dia janji. Tapi ada orang yang kedua. Dia janji, okey, Monday saya bayar $1,000. Memang niat dia nak bayar. Tapi kemudian dia berubah fikiran kerana dia nak gunakan duit tersebut untuk perkara-perkara yang tidak penting. Untuk perkara-perkara yang tidak munasabah. Yang menyebabkan on Monday itu dia tak bayar. Dia dah guna duit tersebut untuk beli emas lah contohnya. Beli gelang dia nak buat macam tu. So kita kata, kawan kita tanya, kenapa kau tak bayar aku? Kau kata janji hari Senin nak bayar. Yelah macam mana aku nak bayar, aku dah beli gelang. Itu benda yang tak masuk akal. Yang sepatutnya dia tak boleh gunakan duit tu untuk beli gelang. Saya minta maaf lah, anak saya sakit. Kan nak guna duit ni untuk perubatan ke apa. So itu kita faham lagi. Jadi itu dimaafkan. Okay, itu adalah sebab munasabah yang kita kata dimaafkan. Tapi kalaulah untuk tujuan-tujuan travelling ke apa kan, selalu kan kita dengar kan orang, dia tak ada duit tapi bukan main lagi pergi travel sana sini. Kan dia janji nak bayar hutang saya tapi saya tengok gambar dia, ini masalah IG dengan Facebook. Saya tengok gambar dia bukan main lagi pergi holiday, pergi London ke apa Kenapa tak bayar duit saya dulu? Padahal dia dah janji nak bayar saya. So ini keadaan yang mana kita kata janji tapi tidak tepati. So sifat yang begini jika ada, Nabi kata apa tadi? Ini adalah karakter munafik. Orang tersebut kita boleh lihatlah ia sebagai orang yang memiliki ciri-ciri ataupun sifat orang munafik. Baik, kita pergi kepada yang ke saya lupa nak baca dalam kitab ini. Kita lihat dulu apa yang terdapat dalam kitab kita. Kedua, dia berjanji dengan niat dia akan memenuhinya tetapi kemudian dia berubah fikiran sehingga akhirnya dia menyelisihi janjinya tanpa adanya uzur. Uzur tu maksudnya alasan untuk menyelisihi janjinya tersebut. Dan di sini ada dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Man qala li sabiyyin ta'al haka tamran." Jadi Abu Hurairah ada bagi contoh tentang orang yang mana dia berkata kepada anak kecil. Mei sini, kita panggil budak kecil ni kan. Ini ada korma, nak bagi korma dekat budak kecil tu. Thumma la yu'tihi syai'an fahiya kadhiba. Lalu bila budak itu datang kepada dia, dia tak berikan satu apa pun, maka itu adalah sesuatu dusta. Tadi kan dia janji dengan baby tu, budak kecil lah, mungkin budak umur 3 tahun, 4 tahun. Mei sini, kalau datang sini nanti kita bagi toys. Contohlah kan, kadang-kadang kita suka kan cakap dengan budak kecil kan. Sini datang sini, ada toys ni, bagi toys. Tapi budak tu datang dekat kita tak ada toys. Mainan tak ada pada kita. Bila itu berlaku, ia sudah boleh kita anggap sebagai pendustaan dan satu keadaan yang mana kita tidak menepati janji. Kita memperolok-olokkan anak kecil itu. Jadi bagi Abu Hurairah ni sahabat Nabi, bagi Abu Hurairah radhiyallahu an, keadaan ini adalah satu bentuk pendustaan. Satu keadaan yang mana tidak kita tepati janji yang telah kita ucapkan. Walaupun kepada anak kecil. Jadi hati-hati kita nak panggil anak kecil ni sekarang ni. Kita suka tengok budak tu comel lah, tapi budak tu tak nak datang kepada kita. Kita kata, ya ada sweet, tapi tak ada sweet pun dekat tangan kita. Kita saja nak panggil dia sebab kita nak peluk dia, contohlah kan. Kadang-kadang kita ni macam gitu. Kita saja nak peluk dia kan. Kemudian budak tu datang, kita tangkap dia, tak ada sweet pun. Ini benda yang kita sebagai seorang Muslim yang baik perlu ada pada diri kita, walaupun dengan anak kecil. Jadi dengan anak kecil ni jangan kita mempermainkan lah. Kita tunjukkan satu contoh yang tak baik kepada budak kecil. Budak kecil tu nanti akan buat sebagaimana yang kita lakukan. Sebab itu ini adalah larangan dalam agama. Kita berbohong dengan sesiapa sahaja pun. Okay, even budak kecil. Sabi tadi Abu Hurairah kata, kita panggil dia, kita janji dengan dia, kita nak bagi dia dengan korma. Tapi kemudian bila budak itu datang, korma tu tak ada pada kita. Ia adalah satu bentuk pendustaan yang jangan kita amalkan. Walaupun dengan anak kecil. Okey, baik. Seterusnya yang ketiga di sini, apabila dia bertengkar, dia berlaku zalim. Tadi Nabi SAW sebutkan, Nabi kata apa? Wa idza khasama fajara. Okey, bertengkar tetapi melampaui batas. So macam mana yang dimaksudkan dengan bertengkar dan melampaui batas di sini?
Baik, kita baca dalam kitab kita di sini. Melampaui batas ni maksudnya ialah kita berlaku zalim ketika kita bertengkar. Biasa orang kalau gaduh, ada je perkara-perkara yang boleh menjerumuskan seseorang itu kepada kezaliman. Sebab tu seboleh mana ya muslimah kita elakkan diri kita daripada bergaduh. Walaupun kita kata kita tak salah, tapi sebaiknya kita elakkan daripada bergaduh. Kerana pergaduhan ia boleh menjerumuskan kita kepada kezaliman. Kerana apa? Mungkin kita nak menangkan diri kita, satu perkara yang tak ada pun kita boleh ada-adakan. Cerita yang tak ada, dialog yang tak ada pun kita boleh ada-adakan. Dia kata saya gini, dia kata saya pendek, dia kata saya gemuk. Padahal dia tak kata pun. Kerana kita dah gaduh ni, kita pun create sesuatu untuk menunjukkan pihak itu salah. Ini yang dimaksudkan dengan bertengkar dalam keadaan yang melampaui batas. Sebab itu di sini Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dijelaskan kepada kita. Okey. Yang dimaksud dengan berlaku zalim adalah melampaui yang hak secara sengaja hingga yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Yang betul jadi salah, yang salah menjadi betul. Ini dipanggil sebagai berlaku zalim. Dan ini adalah akibat dari perbuatan dusta juga. Nampak ya? Tadi pertama sekali, karakter yang pertama tadi sekali apa? Boleh letakkan di ruangan komen. Karakter yang pertama sekali tadi kita bincangkan. Sila letakkan di ruangan komen karakter pertama tadi saya bincangkan. Sekarang kita dah masuk karakter yang ketiga. Okey, bicara tapi dusta. Bicara tapi dusta, dia ada kaitan dengan karakter yang kedua. Karakter yang kedua tadi, janji tidak tepati. Itu juga kita panggil ia sebagai dusta. Betul? Kak Som juga berikan jawapan yang sama. Terima kasih Kak Som. Sekarang kita masuk kepada karakter yang ketiga. Bertengkar melampaui batas. Apa yang dimaksudkan dengan bertengkar melampaui batas? Bila kita bertengkar, kita jadikan satu perkara yang betul menjadi salah. Satu perkara yang salah menjadi betul. Ini juga berkait rapat dengan karakter yang pertama tadi, iaitu berdusta. Dia cakap tapi dia berdusta. Sehingga kalaupun dia bergaduh, ada orang dia bergaduh kan, dalam keadaan bergaduh tu dia create ataupun dia buatlah apa-apa perkataan yang menunjukkan bahawa orang ini adalah orang yang salah. Padahal orang tu dia tak salah. Jadi ini yang disebutkan dengan keterkaitan antara satu karakter dengan karakter yang lain. Karakter yang pertama memiliki kaitan dengan karakter kedua, karakter yang ketiga, yang mana karakter yang kedua dan ketiga menunjukkan kepada kita kedua-dua karakter ini juga adalah orang yang berdusta ketika dia berbicara. Jadi di sini kita lihat kembali pada ciri yang pertama iaitu dusta. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita tentang hal ini. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Nabi ingatkan kepada kita, iyyakum wal kadhib. Okey, iyyakum wal kadhib. Jauhilah dusta oleh kalian atau hati-hatilah kalian dengan perkara dusta ini. Kenapa Nabi SAW mengingatkan kita tentang supaya kita ni jadi orang yang berhati-hati dengan hal-hal yang dusta? Kerana dia ada dua perkara di situ. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Pendustaan, pembohongan, dia akan bawa kepada perbuatan yang jahat, iaitu perbuatan yang zalim. Dan perbuatan yang jahat, perbuatan yang zalim, Nabi kata begini, wa innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan jahat, perbuatan zalim seseorang, ia akan bawa kita masuk ke dalam api neraka. Yang bermula hanya dengan pembohongan ataupun pendustaan yang dibicarakan oleh seseorang. Dia cakap dusta, dia cakap bohong tentang satu perkara, pembohongan itu akan bawa kepada kejahatan, kejahatan tersebut akan bawa dia masuk ke dalam api neraka Allah.
Jadi sebab tu tadi, bila kita berjanji, pastikan kita tepati janji itu. Kalau kita tahu kita tak boleh untuk tepati janji tersebut, jangan kita janji. Okey, kerana kita masing-masing tahu keadaan diri kita sendiri. Kalau tak nak, cakap tak nak. Senang. Okey, jangan kita kata inilah yang bukan yang konon-konon nak menyedapkan hati lah kan. Kadang-kadang kita ni nak menyedapkan hati orang. Dia kata, yelah nanti aku buat lah nanti lagi ni. Padahal kita memang tak boleh pun nak buat perkara itu. Contoh saya bagi contoh. Kita mungkinlah kita ni jual kita peniaga. Okay, peniaga kita buat kek. Kita buat kek. Baking Kita ada banyak tempahan. Tak menang tangan kita ni untuk siapkan kek yang orang tempah. Kalau kita tak mampu, jangan kita ambil lagi tempahan. Okey, jangan kita ambil lagi tempahan. Kerana kita dah ada banyak slot yang sudah dipenuhi. Tapi kadang-kadang ada orang dia tamak. Kan? Dia ambil juga. Padahal dia tahu dia tak boleh dah buat dah. Kerana tak ada orang nak tolong dia. Tapi dia ambil juga dan dia janji, yes, saya boleh buatkan kek awak macam ni, macam ni. Okay, nanti saya hantar. On this date kan? Okay, on Saturday, pukul 1 PM, okay, kek tu sampai dekat rumah awak. Janjinya begitu. Tapi sampai masanya, janji hanya tinggal janji. Orang tu tunggu kat rumah kan, dah pukul 1 ni. Dah pukul 1 ni, hari ni. Tak muncul-muncul juga kek tu. Sampai pukul 8. Sampai pukul 8 malam. 8 malam. Kita mesej dia lah, kita tanya dia, kenapa saya dah order ni? Okay, dia kata on the way. On the way-nya tak ada. Tak sampai-sampai. Padahal dia dah janji dengan kita. Kemudian bergaduh, nampak bertengkar. Bila bertengkar, di sinilah. Dia salahkan dia salahkan kita. Macam gitu. Situasinya. Nampak keterkaitan tadi kan? Tadi dah janji, orang ini dah janji, tapi dia tak tepati. Dia kata mungkin 11 hari bulan September, pukul 1 petang, kek tu sampai rumah awak, tak sampai-sampai sampai pukul 8 malam. Akhirnya bergaduh. Okay, kedua ni customer dengan penjual ni bergaduh kerana kek yang tak sampai ni, mungkin sebab orang ni dah nak buat majlis dekat rumah, tak sampai-sampai. Masalahnya si penjual ni yang buat kek ni dia salahkan orang yang order. Okay, dia salahkan orang yang order. Dia salahkan dia maknanya dia tak mengakulah dia salah. Kan, dia tak mengaku dia salah. Yang menariknya, kek tu sampai juga pukul 8 malam. Okay, kek tu sampai juga pukul 8 malam. Dalam keadaan yang mana tidak sebagaimana yang digambarkan. Indah kabar dari rupa. Kita nak kek 2 tingkat, jadi kek 2 tingkat juga. Cuma je level dia tak sama. Level dia tak sama kan. Kek ni dia ada kecacatan pada kek tersebut. Cara pembuatan ni tak sama sebagaimana yang diletakkan di IG dia contohlah kan. So kita kata dengan dia, kenapa kek awak macam gini? Saya tunggu daripada pukul 1 sampai pukul 8. Sampai lepas tu sampai pukul 8 malam ni kek awak pula runtuh ni. Macam mana pula ni? Malu tahu saya dengan orang. Saya jemput ramai orang datang rumah saya, lepas tu kek awak jadi macam gini pula. Orang yang jual kek ni kata, awak tak payah salahkan saya lah. Yang penting kek tu sampai apa? Okay. Yang penting kek tu sampai. Nampak bertengkar yang melampaui batas. Dia menyalahkan orang yang order tadi. Awak tak bersyukur ke? Dah bagus satu kek awak sampai. Dah bagus saya buat kek awak. So keadaan-keadaan yang begini yang menyebabkan seseorang dia bertengkar dalam keadaan yang melampaui batas, yang mana dia ini tipu, dia dusta, kemudian dia ni tak mengakui kesalahan dia, lalu dia berlaku zalim tadi kan, dan dia walaupun dia salah tetapi dia membenarkan. Okay, yang salah tu jadi betul. Kemudian orang yang order tadi dia pun dah tak nak gaduh, dia minta duit dia balik lah, maybe half daripada payment kan. Dia kata tak boleh. Kalau dah bayar, bayarlah. Tak payah lagi nak minta balik. Inilah yang kita panggil, kalau orang ada sifat-sifat yang begini, susah sekali. Susah sangat-sangat. Dia boleh menyusahkan ramai orang,
Sebab tu Nabi ingatkan kepada kita dengan hadis ini, ya, supaya kita jangan ada sifat-sifat yang sedemikian. Sebab ia boleh banyak menimbulkan masalah, kemudian perselisihan, pertengkaran dan akhirnya kita menzalimi orang yang tak salah. Kita menzalimi hak customer itu tadi. Nampak ya? Kemudian bila customer tu minta diadili lah, maksudnya dibetulkan keadaan tersebut, kita tak terima lalu kita menyalahkan orang tu. Orang yang betul jadi salah, orang yang salah jadi betul. Kan? So benda-benda yang begini dia jadi banyak masalah. Okay, so itu kita boleh kategorikan sebagai bertengkar dalam keadaan yang melampaui batas. Kemudian di sini Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, inna abghadar rijali ilallahi al-aladdul khasimu. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling ngotot. Ngotot tu maksud dia sungguh-sungguh dalam bertengkar. Dia boleh-boleh nak menegakkan benang yang basah. Walaupun dia dah salah tadi kan, dia boleh-boleh. Dia kata tak, saya betul, awak salah, awak yang salah, awak gini macam-macam lah. Kan, saya dah kata saya ada banyak order. Kemudian awak kata awak nak juga. Dia kata gitu. Dia padahal dia tak kata pun. Saya dah kata saya banyak order, awak nak juga. Kemudian order saya jadi macam ini, jangan salahkan saya lah. Salahkan diri awak lah, siapa suruh order juga. Kita dah gunakan ayat-ayat yang begini. Okey, sebab tu Nabi kata apa? Orang yang paling dibenci oleh Allah ialah apabila dia bergaduh, betul-betul dia bergaduh. So kita, sebab tadi saya kata, kalau boleh kita elakkan diri kita daripada bergaduh. Walaupun kita betul. Okay, dalam keadaan yang begini kan dah sudahlah, orang tu jangan layan. Kalau dia tak nak pulangkan duit, sudahlah. Itu antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau gaduh-gaduh ni buat sakit hati. Okay, sampai ketua nanti kita ingat orang ni sampai sakit hati kita. Okay, baik, seterusnya kita pergi kepada karakter yang keempat yang Nabi SAW sebutkan tu tadi kan. Di sini dikata kepada kita, saya terus masuk kepada karakter yang keempat di situ. Apabila dia membuat perjanjian, dia melakukan pengkhianatan dan tidak memenuhi perjanjian yang dibuatnya. Padahal Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk memenuhi perjanjian di mana dia berfirman. Jadi orang ini dia berjanji tapi khianati. Beza ya dengan yang kedua tadi. Yang kedua tadi dia berjanji tapi dia tidak tepati. Yang ini dia berjanji tapi dia khianati. Sekarang ini maksudnya kedua belah pihak buat perjanjian. Contoh kita ada agreement. Okey, ada agreement, kemudian kita apply pada konteks kita, dah tulis dah hitam putih dekat dalam kertas perjanjian ini. Baik, masuk contoh kita kata hari ini masuk kerja, perjanjian masuk kerja jam 12, begitu. Masuk kerja jam 12, kemudian kalau awak ni ada buat perkara-perkara yang melanggar undang-undang dalam pekerjaan, okey, awak ni akan diberhentikan pekerjaan, dipenjarakan dan sebagainya. Ini perjanjian yang mana kedua belah pihak sepakati. Tetapi ada kedua belah pihak yang mengkhianati. Contohnya, orang yang memberikan perjanjian itu. Okay, dia dah berikan perjanjian kepada orang ini kan, dah sign tadi kan. Orang tu tak buat salah. Orang tu tak ada buat salah pun. Tapi kemudiannya dia mungkinlah buat perkara-perkara ataupun dia fitnah orang ini. Akhirnya dia kata apa? Awak ni dah buat perkara yang salah, kita berhentikan awak kerja. Maknanya dia mengkhianati perjanjian tersebut. Majikan tu mengkhianati perjanjian tersebut. Ataupun kita biasanya dengar kan, pekerja yang mengkhianati perjanjian. Tetapi dalam poin kita yang keempat ini, dia kedua belah pihak. Sama ada majikan ataupun pekerja. Dia kedua-dua pihak ini boleh berlaku keadaan-keadaan yang mana mereka mengkhianati. Itu contoh yang saya berikan ya, ia boleh berlaku kepada contoh-contoh yang lain. Okey, boleh berlaku kepada contoh-contoh yang lain. Cuma yang saya berikan tadi sebagai contoh untuk kita mudah faham. Apa yang dimaksudkan ataupun apa beza antara karakter yang kedua dan karakter yang keempat ini. So di sini kita bawakan ya dalil daripada surah An-Nahl ayat yang ke-91, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, apabila kedua belah pihak sudah ada ikatan perjanjian yang telah dimeterai, maka kedua belah pihak perlu menjaga perjanjian tersebut sebagai amanah, dan kedua belah pihak tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah ataupun perjanjian yang sudah dipersetujui. Tidak boleh mengkhianati sebab kedua-dua belah pihak sudah bersetuju untuk
perjanjian lah yang telah mereka meterai kedua-dua belah pihak tadi. Jadi di sini Allah ingatkan wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan penuhilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Wala tanqudul aiman ba'da tauqidiha, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah kalian itu waqad ja'altumullaha alaikum kafila, sesudah meneguhkannya, sedang kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi kalian terhadap sumpah-sumpah itu. Jadi di sini Allah ingatkan kepada kita, bila kita ni dah saling berjanji kan, pihak A, pihak B dah berjanji, maka jangan kita mengkhianatinya dan hendaklah kita menunaikan perjanjian tersebut. Kerana Allah menjadi saksi kepada janji kita. Maksud di sini bila kita kata bila Allah jadi saksi itu, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas dengan balasan yang setimpal dengan pengkhianatan yang kita lakukan. Begitu juga ya, kita ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab kita di sini, yang mana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu bihi. Ini kita panggil sebagai balasan untuk orang yang mengkhianati janjinya. Nabi kata apa? Setiap orang yang berkhianat akan memiliki sebuah bendera pada hari kiamat yang dengannya dia akan dikenali. Orang yang melakukan pengkhianatan ketika dia hidup di atas muka bumi ini, lalu dia meninggal dunia, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia meninggal dunia dalam keadaan yang mana dia bawa dosa-dosa, dia berkhianat kepada orang yang telah bersetuju untuk dalam sebuah perjanjian itu tadi dengan dia kan. Dalam hal ini Nabi kata di hari kiamat dia ada satu bendera, yang mana dia pegang bendera itu, bila orang tengok dia, orang kata, dia ni lah orang khianat sebab dia pegang bendera ni. Sudah Allah berikan kepada dia dengan tanda. Ini kita panggil sebagai balasan kepada orang yang berkhianat ketika sudah saling, mereka ni sudah ada perjanjian antara satu dan yang lain, tetapi orang ini dia mengkhianati perjanjian tersebut. Saya harap keempat-empat karakter itu tadi dapat difahami dengan jelas sebagaimana yang telah diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab kita. Kita dah habis ya perbincangannya, selesai perbincangannya untuk pagi ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu kekuatannya untuk kita menjauhi keempat-empat sifat itu ataupun keempat-empat karakter ini. Satu tadi ialah Nabi sebut orang yang dia bercakap tetapi dia berdusta. Kedua, orang yang mana dia salah sebut ya. Minta maaf. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Banyak kitab dah ya. Salah sebut. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini, alamak, Ustaz Muslim ni dia buat saya dah lupa dah saya punya apa tadi saya cakap. Subhanallah. Apa yang saya cakap? Kita ada 4 karakter orang munafik yang perlu kita jauhi sebagaimana yang Nabi SAW ingatkan kepada kita. Yang pertama, karakter itu Nabi kata orang yang bercakap kemudian dia berdusta. Saya tunjukkan kembali, bicara tapi dusta. Kita ada karakter yang kedua yang berkaitan dengan yang pertama di sini, janji tapi tidak tepati. Dia ada janji dengan seseorang, kemudian dia tidak tepati, yang mana memang dalam hati dia tidak mahu menepati. Kalaupun dalam hati dia nak menepati janjinya itu tadi, tetapi kemudiannya dia berubah fikiran, lalu dia berikan alasan yang tidak munasabah untuk tidak menunaikan janjinya. Baik, seterusnya kita ada karakter yang ketiga di sini, iaitu bertengkar dalam keadaan yang melampaui batas. Dia bergaduh, ada perselisihan faham, tapi kemudian dia berlaku zalim sehingga orang yang betul pun menjadi salah. Orang berada di pihak yang betul, dia create lah apa-apa perkataan, apa-apa ucapan untuk menunjukkan bahawa dia ni lah yang salah, apa pula saya yang salah, siapa suruh je gitu, siapa suruh je gini. So ini adalah kita panggil sebagai pertengkaran yang melampaui batas. Kemudian kita ada yang keempat,
Orang yang mana dia saling ada perjanjian antara satu dan yang lain, tapi kemudian sama ada pihak A ataupun pihak B, mereka ini mengkhianati perjanjian itu. Orang yang mengkhianati ataupun pihak A ataupun pihak B yang mengkhianati perjanjian tersebutlah yang kita kata memiliki karakter orang munafik. Jadi yang paling penting di sini, karakter pertama, karakter yang kedua, ketiga dan yang keempat, ketiga-tiga karakter ini ia berkait rapat dengan karakter yang pertama, iaitu bicara tapi dusta. Kerana orang yang berjanji tapi dia tidak tepati, orang ini juga dia melakukan pendustaan. Orang yang bergaduh lalu dia melampaui batas, yang mana dia memfitnah, dia menzalimi, dia cakap orang ini buat perkara-perkara begini kerana dia nak menegakkan benang yang basah, dia juga adalah orang yang berdusta. Sama dengan karakter kita yang keempat tadi, iaitu bila dia dah bersetuju dalam satu perjanjian lalu dia mengkhianati perjanjian tersebut, kita lihat dia sebagai seorang yang berdusta. Jadi karakter yang pertama tadi berkait rapat dengan ketiga-tiga karakter yang berikutnya. Di sini sebab tu tadi kan Nabi SAW letakkan ia pada karakter yang pertama sebagai main karakter, yang mana kemudiannya muncullah karakter-karakter yang berikutnya ataupun ciri-ciri sifat-sifat yang berikutnya. Yang paling penting begini muslimah, dalam kehidupan kita seboleh mana, saya nak cakap jangan ni susah sikit sebab ada orang dia struggle. Mungkin dia baru nak berhijrah, dia baru nak membetulkan akhlaknya kan. Kita seboleh mana usaha. Jangan cakap bohong. Kalau kita berjanji, kita tepati. Kalau kita tahu kita tak boleh untuk tepati, jangan kita berjanji di awalnya. Kemudian bila kita bergaduh ni, kalaupun kita tahu orang itu dia salah, janganlah kita ucapkan perkataan-perkataan yang mana berdustalah, yang mana kita buat untuk menunjukkan orang tu lebih-lebih lagi salah. Ataupun kalau kita ni dah berada pada pihak yang salah, kita sebenarnya yang salah, tapi sebab kita gaduh ni kan, kita tak nak orang percaya yang kita ni salah, lalu kita buat fitnah untuk menunjukkan bahawa pihak itulah sebenarnya yang salah, padahal kita yang salah. Jadi dalam keadaan begini, kita sebut sebagai melampaui batas. Dan yang keempat tadi, seboleh mana kita ni bila kita sudah mengadakan perjanjian dengan pihak orang lain, peganglah ia sebagai satu amanah yang mana kita pegang hingga ke akhir hayat kita. Jangan kita khianati amanah itu. Kalau kita kata ada masa-masa yang kita tak boleh lagi untuk tunaikan amanah tersebut ataupun perjanjian tersebut, berada dalam perjanjian itu, kita bincang lagi dengan orang tersebut. Kita kata, minta maaf, saya dah tak boleh lah untuk buat begini. Boleh tak kita batalkan perjanjian? Boleh tak kita ubah perjanjian? Begitu caranya kita ni sebagai seorang Muslim. Jangan kita buat sesuatu yang mengkhianati perjanjian tersebut. Akhirnya, tinggallah orang itu seorang-seorang, dia kena tanggung banyak perkara sendirian. Kerana perjanjiannya melibatkan kepada dua pihak. Tapi bila satu pihak dia menarik diri ataupun satu pihak ni dia tiba-tiba khianati, pihak yang tak bersalah ini selalunya dia terpaksa tanggung mungkin kerugian, kezaliman, dia terpaksa bayar hutang sendiri padahal dah hutang sama-sama. Begitulah keadaannya. Jadi seboleh mana muslimah dalam hidup kita, keempat-empat karakter ataupun ciri orang munafik itu jangan kita jadikan ia sebagai pakaian kita ataupun hiasan dalam kehidupan kita ini, kerana orang yang munafik mereka berada pada neraka yang terdalam di hari kiamat kelak. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati masa yang telah diperuntukkan pada pagi ini, dan juga yang penting memberikan motivasi, kefahaman bagi diri kita untuk beramal dengan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini. Okey, saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.